Tuduhan anak ditangkap, Lim ambil tindakan undang-undang. Beliau berkata telah mengarahkan peguam untuk mengambil tindakan terhadap seorang pemimpin pemuda UMNO dan beberapa pihak lagi berkaitan dakwaan anaknya ditangkap di Singapura. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng akan mengambil tindakan undang-undang terhadap beberapa pihak berkaitan penyebaran dakwaan anaknya ditangkap di Singapura. Lim berkata pihaknya berasa marah dengan tuduhan yang disifatkannya sebagai tidak bermaruah yang menjadikan anaknya sebagai sasaran. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan terhadap seorang pemimpin pemuda UMNO dan juga beberapa penyokong BN, UMNO dan PAS yang telah menyebarkan berita palsu berkaitan saya dan anak saya. Seorang pemimpin pemuda UMNO yang menggunakan nama Papa Azri mula menyebarkan penipuan ini. Berita ini kemudian tersebar luas, katanya dalam kenyataan. Ia berkenaan laporan akhbar bahasa Cina Nanyang Xiaopao berkenaan anak seorang pemimpin kanan Pakatan Harapan ditahan setelah cuba membawa masuk RM2 juta ke Singapura. Laporan itu kemudian dipetik blog kontroversi Malaysia Today yang kemudian mendakwa individu yang ditahan itu ialah anak Lim. Dakwaan itu dinafikan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur semalam. Nanyang Xiaopao hari ini memohon maaf kepada pihak yang dikaitkan dan para pembacanya atas penerbitan laporan tersebut. Selepas semakan, laporan itu berdasarkan maklumat tidak tepat. Artikel itu tidak menamakan individu atau parti politik. Perkara itu dibahaskan di atas talian dan ada orang yang menjadi sasaran, kata akhbar itu. Dalam pada itu, Lim yang merupakan bekas Menteri Kewangan berharap polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan dakwaan itu yang menurutnya telah menyakiti individu yang tidak bersalah. Lim mendakwa ini bukanlah kali pertama Papa Azri membuat tuduhan terhadap anaknya. Bimbang kebebasan media zaman PH disalahguna. Sementara itu, PH mengecam pihak yang masih cuba menyebarkan dakwaan itu walaupun telah dinafikan oleh Ketua Polis Negara. PH memohon kerjasama pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta polis untuk menyiasat dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap mereka yang terlibat dalam menulis serta menularkan berita palsu itu. Adalah dibimbangi kebebasan media yang dicapai setelah peralihan kuasa 9 Mei 2018 akan disalahguna untuk kepentingan politik sehingga mengakibatkan timbul rasa tidak senang antara rakyat berbilang kaum di Malaysia, kata Majlis Setiausaha PH dalam kenyataan. PH juga berharap media melaporkan berita dengan bertanggungjawab dan tidak menggadaikan kebebasan yang telah dicapai untuk kembali akur kepada kehendak politik pihak-pihak tertentu. Dalam berita berkaitan, Nanyang mohon maaf kaitkan anak pemimpin PH dalam laporan. Selepas disemak, laporan itu berdasarkan maklumat yang salah, kata Nanyang dalam penjelasannya hari ini. Nanyang Xiaopao memohon maaf berhubung laporan yang mendakwa seorang anak pemimpin Pakatan Harapan PH ditangkap di Singapura dengan wang tunai RM2 juta. Selepas disemak, laporan itu berdasarkan maklumat yang salah, kata Nanyang dalam penjelasannya hari ini. Artikel itu tidak menyebutkan parti politik yang terlibat atau orang yang dimaksudkan. Perkara itu banyak diperdebatkan dalam talian dan menyebabkan mendapat kecaman, kata akhbar harian berbahasa Cina itu. Mengambil kira kesannya, Nanyang berkata ia meminta maaf kepada individu itu dan pembaca secara amnya. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur sebelum ini tampil menafikan dakwaan berkenaan. Sementara itu, Lim dalam satu kenyataan hari ini menyatakan kesediaan menyaman ahli Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papa Gomo kerana menyebarkan kabar angin itu. Dalam perkembangan yang lain, Anwar minta hentikan polemik komposisi jemaah menteri. Beberapa pemimpin kanan UMNO sebelum ini menyuarakan rasa tidak puas hati berkenaan pelantikan kabinet oleh Muhyiddin. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Anwar Musa hari ini menggesa pemimpin parti itu untuk menghentikan polemik tentang jawatan dalam Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional PN. Cukuplah dengan polemik pelantikan kabinet oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pemimpin BN diminta tumpu kepada usaha membela rakyat serta memberikan sokongan dan dokongan kepada Perdana Menteri dan kerajaan untuk kita tangani bersama COVID-19, kesempitan ekonomi, keharmonian rakyat,
demi negara yang sejahtera, ciapnya di Twitter. Secara rasmi, UMNO memberikan komitmen untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sehingga PRU akan datang. Bagaimanapun, pembahagian jawatan menteri dalam Kabinet Muhyiddin menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap sejumlah pemimpin kanan UMNO dan Parti Demokrasi Progresif PDP. Antaranya anggota Parlimen Pengerang, Azlina Othman Said yang secara terbuka menyatakan komposisi dalam kabinet sepatutnya berdasarkan perwakilan yang seimbang dan bukannya didominasi oleh satu parti. Presiden PDP Tiong King Sing malah menolak pelantikannya sebagai Timbalan Menteri Perpaduan Nasional atas sebab ia tidak padan dengan kedudukan dan pengalamannya. Bagaimanapun, kritikan paling lantang datang daripada Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Naib Presiden Khalid Nordin. Muhammad mendakwa UMNO diketepikan secara tidak adil dalam Kabinet Muhyiddin apabila diberikan portfolio kementerian yang tidak kritikal. Khalid pula menempelak Kabinet Muhyiddin apabila pemimpin yang menurutnya lompat parti dan terpelit skandal menjijikkan diberi tempat dalam kabinet itu. Untuk Anwar sendiri, beliau dilantik Muhyiddin sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Dalam perkembangan berita yang lain, UMNO Sabah ingatkan penjawat awam jangan sabotaj PN. Hentikan amalan mengundang wakil rakyat warisan APKO PH ke Majlis Kerajaan Persekutuan kerana parti-parti itu kini pembangkang, tegas pengurusi perhubungan UMNO Sabah Bung Mokhtaradin. UMNO Sabah mengingatkan penjawat awam di negeri itu agar jangan mensabotaj Kerajaan Perikatan Nasional PN. Pengurusi perhubungan Sabah Bung Mokhtaradin berkata, Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan di Sabah perlu menghentikan amalan mengundang wakil rakyat warisan APKO dan PH ke majlis mereka. Saya memandang serius perkara ini dan ianya tidak sepatutnya berlaku kerana PN kini adalah Kerajaan Persekutuan setelah Kerajaan PH tumbang. Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Persekutuan kena sedar dan faham bahawa sama ada menteri atau wakil rakyat kerajaan warisan, APKO dan PH merupakan pembangkang di peringkat persekutuan pada masa ini, kata Bung dalam suatu kenyataan hari ini. Terdahulu, Ketua Komunikasi UMNO Sabah, Ghazali Ansing menggesa Kementerian Pendidikan mengambil tindakan terhadap pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, JPNS, kerana menganjurkan program jabatan itu yang melibatkan wakil rakyat warisan. Bung yang juga ahli Parlimen Kinabatangan bersetuju dengan Ghazali, berkata JPNS perlu menghentikan serta-merta penganjuran acara di sekolah yang melibatkan wakil rakyat warisan walaupun jika mereka telah merancangnya lebih awal. Peringatan ini bukan sahaja ditujukan kepada pengarah pendidikan negeri tetapi termasuk pegawai di daerah-daerah termasuk pejabat pendidikan bahagian PPB dan pejabat pendidikan daerah PPD seluruh Sabah. Sebarang usaha dan pelanggaran peringatan serta arahan itu merupakan tindakan sabotaj kepada Kerajaan Persekutuan tugasnya. Kita beralih kepada perkembangan berita yang terakhir. COVID-19 soal hidup dan mati, kata Rafida. Ini bukan tentang perebutan kerusi kekuasaan politik. Sekarang masa seluruh kerajaan perlu bertindak. Artikel saya kali ini bukan tentang politik atau seumpamanya. Tulisan ini semata-mata mengenai bagaimana kita dapat bertindak untuk memerangi penyebaran wabak virus COVID-19. Pertama, tahniah diucapkan kepada seluruh kaki tangan Kementerian Kesihatan yang dipimpin oleh Ketua Pengarah Dr. Nur Hisham Abdullah atas usaha tanpa mengenal penat lelah untuk membendung peningkatan jumlah jangkitan di kalangan penduduk. Tetapi usaha mereka tidak wajar dibiarkan terjejas kerana kegiatan segelintir pihak dalam masyarakat yang tampaknya tidak peduli mengenai kebajikan orang lain dan fokusnya menyimpang daripada apa yang sepatutnya menjadi tumpuan negara untuk mengatasi masalah-masalah nasional. Individu dan kumpulan individu mempunyai tanggungjawab bersama dengan peranan berbeza bagi mengatasi masalah ini dan semua mesti koheren dalam menangani isu-isu tersebut, misalnya untuk mencapai hasil yang terbaik. Sistem bekerja fleksibel. Pertama, setiap kementerian perlu menangani kumpulan sasarannya guna pasti kawasan yang mana segmen masyarakat tersebut dapat dibimbing secara berkesan untuk mengatasi masalah itu. Contohnya,
Kementerian Sumber Manusia juga kementerian-kementerian yang bertanggungjawab hal ehwal perniagaan perlu memperkenalkan dan memudah cara sistem bekerja yang fleksibel, mengoptimumkan potensi ICT dan platform digital. Ini supaya sebanyak mungkin tenaga kerja boleh bekerja di rumah. Kedua, kementerian-kementerian yang mengendalikan anak muda dan wanita mesti melakukan komunikasi berkesan dengan NGO, organisasi sukarela serta kumpulan masyarakat sivil. Ini dapat membantu menyampaikan cara yang dipersetujui untuk menangani virus itu kepada ahli-ahli pertubuhan berkenaan. Media sosial patut digunakan dengan efektif untuk menyebarkan maklumat berguna. Menteri dan timbalan menteri tidak patut menggunakan media sosial untuk memukakan pandangan pribadi dan mengajukan isu-isu yang tidak relevan. Ketiga, pasukan petugas khas krisis negara perlu ditubuhkan, melibatkan kaki tangan sektor utama kesihatan dan perubatan serta wakil sektor swasta bagi membimbing negara menghadapi cabaran-cabaran wabak ini. Dalam hal ini, masa amat penting kerajaan perlu bertindak sepantas yang mungkin. Mesti kira kos ekonomi. Selaras dengan itu, pasukan petugas khas nasional perlu meneliti kos akibat wabak ini terhadap pemacu pembangunan negara terutamanya sektor swasta. Kos ekonomi ini mesti dikira sekarang dan penting bagi mengukur penilaian untuk menghidupkan semula, mengaitkan kembali dan membantu mereka pulih. Setiap langkah polisi yang diambil mestilah tidak memihak kepada kecondongan politik tertentu. Dasar yang digariskan perlu dibuat demi Malaysia dan untuk semua rakyatnya. Kita perlu sentiasa diingatkan coronavirus COVID-19 tidak memilih-memilih pesakit untuk dijangkiti berdasarkan kepercayaan agama atau kaum seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menolong kita kecuali kita menolong diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini soal hidup dan mati. Ini bukan tentang perebutan kerusi kekuasaan politik atau untuk kekangan birokrasi untuk menghalang tindakan. Keputusan yang tegas dan berkesan perlu dibuat berdasarkan matlamat demi kebaikan orang ramai, bukan untuk kesuaian atau tekanan kumpulan dengan kepentingan tertentu. Misalnya, dengan membenarkan perhimpunan besar keagamaan yang sekarang telah mengakibatkan pertambahan jumlah kes jangkitan. Orang ramai perlu dimaklumkan sepenuhnya atas semua perkembangan bagi mengelakkan maklumat palsu mengambil tempat. Sekarang masa seluruh kerajaan bertindak. Rafidah Aziz ialah bekas Menteri Perdagangan dan Industri Antarabangsa dari 1987 ke 2008. Artikel ini terjemahan daripada tulisan asal Rafidah Aziz dalam bahasa Inggeris berjudul Working Together for Success dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda setia menyokong perkembangan channel ini.